Hi, my name is Tim and welcome back to my YouTube channel. First of all, like all of us know, payah nak cakap bahasa orang putih kan? Kita cakap bahasa orang Melayu je lah ya, senang sikit. Okay, macam yang korang tahu, iPhone 12 mini, iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro berserta dengan iPhone 12 Pro Max telah pun selamat dilancarkan dekat Malaysia pada 6 November tahun 2020. Jadi, sebelum aku buat unboxing iPhone 12 Pro Max dan aku tunjukkan dekat korang macam mana rupa dekat dalam iPhone 12 Pro Max 256GB punya kotak, apa kata kita buat comparison sikit? Kita sama-sama buat comparison sikit. Kita tengok perbezaan reka bentuk daripada iPhone 4 sehingga ke iPhone 8 Plus. Jom. Pada 7 Jun tahun 2010, which is 10 tahun yang lepas, Apple telah pun melancarkan satu jenis iPhone yang dipanggil sebagai iPhone 4. Dan jika kita lihat dekat bahagian tepi, reka bentuknya seperti ini. Bahagian atas, bahagian sisi tepi dan juga bahagian bawah. And pada bahagian belakang dilengkapi dengan kaca. Dan iPhone ni juga pernah diklaim oleh Steve Jobs sebagai thinnest iPhone on the planet. As a matter of fact, it is the thinnest smartphone on the planet. Pada tahun 2011, iaitu setahun selepas pelancaran iPhone 4, dunia Apple telah pun dikejutkan dengan perginya seorang wira Apple dipanggil sebagai mendiang Steve Jobs. Apple co-founder, chief wizard and former CEO Steve Jobs has died at age 56. The cause of death not yet known, though of course he had been battling against cancer for years. Jadi siapa Steve Jobs? Steve Jobs adalah orang penting yang akan melancarkan setiap kali pelancaran iPhone yang terbaru. Jadi apa jadi dekat iPhone 5? Siapa yang melancarkan iPhone 5? Jadi pada 21 September tahun 2012, iPhone 5 telah pun dilancarkan oleh Tim Cook. Jadi kalau kita lihat pada dia punya reka bentuk iPhone 5, tak lari sama macam iPhone 4. Cuma reka bentuk iPhone 5 lebih besar sikit berbanding dengan iPhone 4 dan juga tiada lagi kaca di belakang. Dan iPhone 5 menggunakan aluminium sebagai ganti untuk kaca. Jadi, itu sahaja untuk reka bentuk iPhone 5. Kita masuk kepada iPhone 5C. Jadi, iPhone 5C telah dilancarkan oleh Tim Cook juga pada 20 September tahun 2013. iPhone 5C mempunyai 5 jenis warna yang berlainan dan juga dia punya design memang sangat-sangat berlainan daripada iPhone 5. Macam kita boleh tengok, tiada lagi petak di bahagian tepi sebab di sini ada dia punya lengkungan. Tidak lagi petak semacam iPhone 5. Tahun demi tahun, kita boleh lihat Apple cuba untuk mengekalkan reka bentuk yang ada pada iPhone 4 dibawa sehingga ke iPhone 5S. Tapi pada tahun 2014, tanggal 19 September, iPhone telah pun melancarkan satu lagi jenis iPhone yang terbaru dipanggil sebagai iPhone 6. Reka bentuk iPhone 6 sangat-sangat berbeza daripada iPhone 4 sehinggalah iPhone 5S. Macam kita cuba lihat bahagian tepi. Di sisi tepi kelihatan lebih nipis dan curve. Tiada lagi design petak. Bahagian atas pun sama. Juga di bahagian sisi tepi dan juga di bahagian bawah. Dan pada tanggal yang sama, Apple telah pun melancarkan satu lagi jenis iPhone dipanggil sebagai iPhone 6 Plus. Dan pada ketika itu, iPhone 6 Plus digunakan slogan Bigger than Bigger. Jadi kita beralih kepada iPhone 7 Plus. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5C dan juga iPhone 6. Jadi sekarang kita beralih kepada iPhone 7 Plus. Jadi, iPhone 7 Plus telah pun dilancarkan pada 16 September tahun 2016. Dan tahukah korang, iPhone 7 Plus
adalah iPhone yang pertama ataupun smartphone yang pertama dilengkapi dengan dua lensa kamera. Jadi kalau kita tengok pada rekaan bentuk mahupun saiz yang ada pada iPhone 7 Plus seakan-akan sama macam iPhone 6, tapi cuma diubah pada kamera. Di bahagian tepi masih lagi kekal yang sama, desain yang sama, tidak ada lagi desain petak, sama juga desain iPhone 6 di mana desain lengkung. Di bahagian atas juga desain lengkung, di bahagian bawah pun desain lengkung, dan juga di bahagian bawah sini pun desain lengkung, dan masih lagi menggunakan home button. Jadi itu untuk reka bentuk iPhone 7 Plus. Kita beralih kepada iPhone yang next, dipanggil sebagai iPhone 8 Plus. Apakah kelainan yang Apple cuba tonjolkan daripada segi rupa bentuk dia? Pada 22 September tahun 2017, Apple telah pun melancarkan iPhone 8 Plus, di mana dekat bahagian belakang tidak lagi menggunakan aluminium, tetapi iPhone telah menggantikannya kepada kaca, seperti mana yang telah digunakan dekat iPhone 4 yang dah lama iPhone tak pakai. Dekat iPhone 5, dekat iPhone 6 tak ada, dekat iPhone 7 tak ada, tapi dia patah balik dekat iPhone 8 Plus. Di bahagian belakang kita boleh nampak kaca. Okey? Dan di pada bahagian tepi masih lagi mengekalkan bentuk yang sama, menggunakan lengkungan, tidak lagi petak-petak macam iPhone 4. So, dari sini kita boleh tengok Apple sebenarnya pusing-pusing balik je design dia. Tidak ada pembaharuan. Cuma letakkan sesuatu, dicantumkan balik dengan design yang lama, lepas tu kata benda tu baru. Jadi, bila iPhone 8 dah keluar, iPhone X dah keluar, iPhone 11 dah keluar, kita terus lompat kepada iPhone 12. Ini yang kita tunggu daripada tadi, iPhone 12. Sekarang ni aku teruskan dengan yang tertunggu-tunggu daripada tadi, mempersembahkan the ultimate, the flagship phone 2020 goes to iPhone 12 Pro Max. Jadi macam yang korang tengok, iPhone 12 Pro Max aku masih lagi belum keluarkan daripada kotak. Jadi apa yang kita tunggu lagi? Jom unboxing iPhone 12 Pro Max. Apa yang ada dekat dalam iPhone 12 Pro Max? Jom. Okay, so tadi kita dah tengok macam mana comparison antara iPhone 4 sampailah iPhone 8 Plus. So aku dah terangkan berkenaan dengan dia punya reka bentuk. Jadi sekarang ni tiba masa yang korang tunggu-tunggu daripada awal sekali, sampailah sekarang unboxing iPhone 12 Pro Max. Jadi sekarang ni berdebar-debar babe, rasa dia memang berdebar-debar sebab first time aku unboxing iPhone. So kita tengok sama-sama. Aku ada cara lain buka, which is aku tak payah koyakkan dia punya plastik. Sayang babe. Jom. Boleh simpan buat display plastik ni. Plastik boleh buat display tau. 6,000 babe. Okay, so sekarang ni dah sampai dah unboxing dah pun iPhone 12 Pro Max punya box. But first of all, korang tengok betapa nipis ni kotak ni. Tunggu sekejap, aku ambil satu kotak untuk aku compare dengan korang. So, sekarang ni dekat tangan aku ada kotak iPhone 8 Plus. Okay, ada kotak iPhone 8 Plus. So sekarang kita compare. Aku boleh kata lebih daripada setengah dia potong. Disebabkan tak ada charger adapter, semua orang dah tahu iPhone 12 kali ni buat gila sikit. Tahun ni tak pasti kenapa charger adapter dia buang, katanya nak save the environment. Jadi sekarang ni tiba masa untuk aku buka daripada kotak. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu dekat korang yang iPhone 12 tak kisah bermula daripada iPhone 12. Okay, iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 12
iPhone 12 saja dan juga iPhone 12 Pro berserta sekali dengan iPhone 12 Pro Max dah tak ada lagi MY set. Aku pergi dekat Switch, so bila aku tanya balik memang tak ada MY set. And bila kita tengok balik dekat sini, ini adalah ZP set dan ada tulisan bahasa Melayu dekat sini. Ada tulisan bahasa Melayu dekat situ. Jadi memang sekarang ni Asia set semua dah diselaraskan. Kita semua gunakan ZP set dekat iPhone. So, aku tak nak buang masa lagi. Jom kita buka sama-sama iPhone 12 Pro Max 256GB punya kotak. Bismillah. Aku punya first impression, yes, dia punya side by side memang sebiji macam iPhone 5. Dia gunakan balik iPhone 5 punya konsep, which is kotak-kotak tu. So dia gunakan iPhone 5 punya konsep. So kita keluarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So iPhone kita letak tepi dulu. Okay, iPhone kita letak tepi dulu. So dekat bahagian dalam korang nampak dia ada satu kotak kecil. Yang ni adalah dia punya manual book. Kotak manual book, which is dekat bahagian dalam kita dapat manual book lah. Apa yang kita dapat. So first kali dia punya tempat keluarkan SIM. Aku lupa dia punya nama. Ejector. Lebih kurang macam tu lah, SIM ejector. Lepas SIM ejector, kita dapat sekali dengan dia punya manual book. And yes, stiker pun kau dapat satu je. Save the environment. Yes, good Apple, good. Save the environment. Kita lupakan save the environment ke apa ke. So dia punya kabel adalah kabel macam biasa, macam semua orang dah tahu. Dia menggunakan lightning cable to type C. Kita bukakan pula dia punya depan, bahagian depan. Sofa memang lawa. First impression aku, bila kita letakkan dekat tangan, kau memang akan rasa macam kau pegang iPhone 5. Cuma dalam keadaan yang handphone lebih besar. Okay, iPhone 5 tapi besar. Boleh bayangkan tak? iPhone 5 besar. Sofa memang lawa. Aku memang terpegun sekejap. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Sofa memang lawa. Tapi aku dah jumpa satu masalah. Dia punya bahagian tepi, okay, macam korang nampak dia berkotak. Tapi korang perasan tak ada shining. Nampak tak ada shining? So shining ni, masalah dia bila kau letakkan cok jari kau, penuh cok jari dalam ni. Tapi aku tak ambil benda tu sebagai masalah yang besar. Sebab aku confirm korang semua akan pakai dia punya case. Tak kisahlah apa jenis case sekalipun, aku confirm semua orang akan pakai dia punya case. So itu bukan satu masalah yang besar. And next kita tengok kat bahagian kamera. Dia punya kamera, kalau kita comparekan dengan iPhone 12 Pro yang biasa, aku tak ada iPhone 12 Pro yang biasa. Cuma kalau kita comparekan kamera dia dengan iPhone 12 Pro yang biasa, kamera dia lebih tebal. Kat sini korang boleh nampak bonggolan ni. Okay, kamera dia lebih tebal dan juga dia punya permukaan tu lebih besar. Okay, so sekarang ni untuk aku ceritakan dekat korang, kenapa kamera dia lagi besar daripada iPhone 12 Pro biasa. Sebabkan dia letakkan satu sensor yang lebih besar pada kamera utama dia. Which is kalau katakan sensor lebih besar, bermaksud gambar kau akan dapat lagi cantik. So bila sensor lagi besar, of course dekat dalam dia akan lagi serap lagi banyak cahaya. So kenapa dia letakkan sensor yang lebih besar dekat dalam iPhone 12 Pro Max? Dekat dalam iPhone 12 Pro Max ni, sensor dia lebih besar disebabkan dia akan buat menyerap lebih banyak lagi cahaya. Jadi bila dia menyerap lagi banyak cahaya, gambar korang akan lebih sharp and lebih clear. Tambah lagi, iPhone 12 Pro Max dilengkapi juga dengan night mode. So bila korang tangkap gambar malam-malam buta, tak ada masalah. Memang boleh nampak terang. Kalau kau tangkap gambar tengah malam pukul 12 malam, pukul 1 pagi sekalipun, kau akan nampak sama-sama macam dah dekat-dekat nak maghrib. Lebih kurang macam tu lah. Okay, dia punya sensor tu padu. Okay, padu dah dekat maghrib ataupun baru nak terbit matahari pagi-pagi. So untuk next, dekat bahagian dalam kamera ni juga dilengkapi dengan stabilizer. Okay, dia ada stabilizer dekat dalam kamera dia ni. Tapi
macam biasa-biasa kalau kamera-kamera yang kita cari dekat luar ataupun korang pergi cari dekat dalam another phone, tak kisah apa jenis phone yang ada sekarang dekat dalam Malaysia ataupun dekat dalam dunia sekarang ni, dia punya stabilizer berada dekat dalam lens. Tapi lain untuk iPhone 12 Pro Max. Stabilizer dia diletakkan pada dia punya sensor, jadi membuatkan dia punya stabilizer tu lagi cun, seolah-olah macam kau pakai kamera DSLR. Okay, dia tak ada dekat iPhone yang lain. iPhone 12 Pro pun tak ada, iPhone 12 mini pun tak ada, iPhone 12 biasa pun tak ada, cuma ada pada iPhone 12 Pro Max. Disebabkan itulah harga dia lebih mahal dan juga dia punya kualiti kamera tak ada tandingan. Kamera iPhone 12 Pro Max ni juga boleh record menggunakan Dolby Vision, which is Dolby Vision ni tak ada lagi so far buat masa ni, tak ada lagi dekat mana-mana iPhone ataupun dekat mana-mana smartphone Android maupun iPhone Huawei ke apa sekalipun, memang tak ada yang menggunakan Dolby Vision untuk record. Cuma inilah satu-satunya kamera iPhone 12 Pro Max yang menggunakan Dolby Vision untuk kau record. Memang padu gila kamera dia ni. So bila kita dah bercerita berkenaan dengan kamera, iPhone 12 Pro Max ni juga dilengkapi dengan LiDAR sensor, which is LiDAR sensor berada dekat bawah, belah bawah ni. So LiDAR sensor ni digunakan untuk dia mengukur jarak antara satu tempat yang berada dekat dalam kau punya rumah. Contoh kalau katakan nak kira berapa jarak antara hujung sana ke hujung sana, ataupun kau nak kira ketinggian, okay, nak kira tinggi kau sendiri pun boleh, tak ada masalah menggunakan LiDAR sensor. Tapi benda-benda macam tu aku akan review untuk next video. Jadi untuk video kali ni aku just tunjukkan saja unboxing berkenaan dengan iPhone 12 dan aku akan terangkan berkenaan dengan dia punya review dan juga full review berkenaan dengan iPhone 12, apa yang ada sensor ke apa benda ada semua kat dalam ni aku akan terangkan untuk next video. So itu saja daripada aku, Jimat TV. Kita jumpa lagi next video. Thank you very much for watching. Thank you. Don't forget to subscribe, don't forget to hit the like button, and please don't forget to share this video. And lagi satu, please don't forget to drop comment dekat belah bawah. Alright, so itu saja daripada aku, Jimat TV. Kita jumpa lagi next video. Thank you very much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.